Okey, baiklah murid-murid semua. Mari kita teruskan pembelajaran kita kepada peringkat yang seterusnya. Baiklah. Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan laras bahasa rencana. Sebelum tu, mari kita mengetahui apa itu laras bahasa. Baiklah, laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana digunakan. Laras ini dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan ucapan dilakukan. Laras juga dipengaruhi oleh tata bahasa. Contohnya, ayat aktif dan ayat pasif, ayat bias, ayat dan ayat sosan, dan panjang pendek sesuatu ayat juga akan menghasilkan laras yang berbeza-beza. Untuk pengetahuan murid semua, laras bahasa juga dapat digolongkan kepada dua golongan besar, iaitu laras biasa dan laras khusus. Namun, untuk kali ini kita hanya memfokuskan kepada laras bahasa biasa sahaja, kerana laras bahasa yang kita akan pelajari pada hari ini tergolong dalam golongan laras bahasa biasa. Okey. Laras bahasa rencana. Apakah ciri-ciri laras bahasa rencana? Sebelum tu kita beritahu tujuan laras bahasa rencana kebiasaannya digunakan untuk acara-acara ataupun untuk memberikan maklumat tentang perkara yang umum ataupun bersifat lebih formal. Dan biasanya digunakan semasa pembacaan berita. Okey, baiklah. Antara ciri-ciri laras bahasa rencana yang pertama ialah bersifat umum. Dalam konteks ini, laras bahasa rencana kebiasaannya mendedahkan kepada konteks audien berkenaan dengan perkara-perkara ataupun isu-isu yang bersifat umum. Selain itu juga, untuk laras bahasa rencana, gaya bahasa yang digunakan ialah gaya bahasa yang mudah difahami. Maksudnya, tidak gaya bahasa yang boleh diterima oleh semua peringkat umur. Seterusnya, dalam laras bahasa rencana, untuk melaporkan sesuatu berita ataupun rencana, isi yang hendak disampaikan hendaklah mestilah tepat, kerana supaya apa yang disampaikan itu dapat diterima oleh pembaca ataupun pendengar dengan baik. Selain itu juga, dalam laras bahasa rencana kebiasaannya dia menampilkan berbagai-bagai isu dan juga melaporkan sesuatu secara umum ataupun terperinci. Dan yang terakhir ialah laras bahasa rencana ini dia menampilkan berbagai-bagai idea. Okey, baiklah. Seterusnya, mari kita lanjutkan kepada aktiviti yang seterusnya. Dalam aktiviti ini, cikgu nak kamu semua fokus dengar baik-baik dan perhatikan teks yang bakal cikgu tunjuk nanti. Kerana di akhir pembelajaran nanti kamu perlu melakukan pembacaan seperti mana cikgu akan lakukan sekarang. Yakni cikgu akan melakukan pembacaan tentang sebuah teks rencana yang bertajuk berkreativiti di alam simfoni. Okey. Sekejap ya. Okey, baiklah. Seperti mana anda tahu, cikgu mulakan berkreativiti di alam simfoni. Alunan Perak Orkestra Simfonik Negara. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. 28 Julai, Puteri Negara dari Sekolah Seri Puteri sekali lagi telah mengharumkan nama negara apabila berjaya meraih anugerah Perak dalam 18 World Music Contest 2017 yang diadakan di sini mulai 19 Julai hingga semalam. Dalam pertandingan itu, sebanyak 57 orang ahli orkestra simfonik Sekolah Seri Puteri yang dinamai SP Wins telah mempamerkan persembahan terbaik yang melayakkan mereka untuk menerima anugerah Perak. Kegigihan dan pengorbanan yang dilakukan oleh setiap ahli orkestra simfonik ini dalam mungkin nama negara di persada antarabangsa sewajarnya dicontohi oleh semua murid. Menurut guru penasihatnya, Puan Syahirah binti Abdul Rashid,
SP Wings telah menghadiahkan kejayaan kepada Malaysia hampir setiap tahun. Rahsianya ialah komitmen dan kerja keras para ahli dalam rejim latihan yang dijadualkan sepanjang tahun untuk mengasah bakat serta meningkatkan kemahiran mereka hingga dikagumi seperti pemain profesional. Saya yakin bahawa pendedahan kepada pertandingan besar terutamanya pada peringkat antarabangsa akan melahirkan murid-murid yang berketerampilan dan berkepimpinan. Ciri-ciri ini selaras dengan hasrat negara yang mahu generasi muda menjadi pemangking kepada perubahan dunia. Jelas Nur Syazana Syafiqah binti Muhammad Sabri, Presiden SP Wings. Okey, baiklah. Sekian itu saja. Terima kasih.